Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita satu benda yang tidak terhingga nilainya, yang banyak manfaat kepada manusia. Salah satunya Allah Ta'ala jadikan air di atas muka bumi ini untuk manusia. Adanya daratan, adanya lautan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim menceritakan tentang nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita kena jaga, bukan sahaja hanya dilihat, tetapi mesti menggunakan nikmat tu dengan cara yang terbaik. Nikmat-nikmat inilah termasuklah nikmat harta benda dunia yang ada pada daratan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat yang ada dalam lautan, fil barri wal bahr. Jangan sekali-kali kita merosakkan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila mana seseorang itu meletakkan diri mereka pada tapak yang sempurna, pada tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah mulianya Allah Ta'ala memenuhkan kepadanya kekayaan di dunia, dan begitu juga kekayaan, kebahagiaan di hari akhirat. Sebaliknya, jika kita meletakkan tempat kita sebaliknya, kita meletakkan diri kita di posisi yang tidak kena, seolah-olah kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kekayaan dan kefakiran itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, seperti mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaba wa khairun amala. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, al-mal wal banun, harta, anak-anak, itu adalah perhiasan dunia, zinatul hayatid dunya. Alangkah baiknya kita bawa kekayaan dunia ini yang diberi oleh Allah Ta'ala, nikmat yang melimpah ruah, kita bawa ke arah kebaikan untuk akhirat. Apa sahaja yang berbentuk keadaan itu membawa kepada kemewahan dunia. Dunia itu sendiri disebut sebagai zinatuha, perhiasan yang ada padanya pada dunia ini, termasuk manusia. Alangkah mulianya bila mana manusia itu jadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita perhatikan, tak, kita berada, kita kata di atas air lah, berada di atas air. Kenapa yang kita boleh ambil pengajaran daripada air ni? Tak, kalau kita duduk di atas muka bumi, apakah pengajaran yang kita boleh ambil dengan bumi ni? Selain daripada kita melihat sahaja, Allah Ta'ala jadikan di dalam air itu nikmat yang sangat banyak, tak, sehingga menjadi rahsia kepada manusia apa yang ada di dalamnya. Begitu juga yang ada di dalam perut muka bumi Allah Ta'ala, Allah jadikan rahsia. Manusia berlumba-lumba merebut, mencari. Contoh yang ada dalam air ikan, manusia mencari rezeki dengan nikmat Allah, tak, yang tidak putus-putus ikan. Mana tempat ada ikan ni, tak, Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala jadikan makhluk Allah SWT yang bersifat binatang saat ini, tak, di atas muka dunia, sehingga manusia mencarinya. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, dijadikan muka bumi ini, sehinggalah sampai kepada hari ini. Masih lagi banyak kurniaan Allah ataupun rezeki yang Allah kurniakan. Begitu juga yang ada dalam bumi. Manusia merebut gas,
Tak. Dan minyak. Kenapa lagi yang ada dalam bumi? Banyak. Tetapi wala in syakartum inna azabi lasyadid. Hakikat yang sebenar-benarnya, jika kamu kufur di atas nikmat Allah, Allah beri apa yang kamu nak, ambil lah. Tak banyak sangat atas muka dunia ini. Hamparan yang terlampau banyak. Tak, sehingga jika mana kamu jadikan air ini sebagai tinta dakwah untuk kamu tulis banyak manakah nikmat Allah yang kurniakan kepada kamu, nescaya air ni yang disebut perumpamaan dakwah saat itu, habis air atas muka dunia, belum lagi menyamai dengan nikmat Allah yang sangat banyak itu. Banyaknya nikmat Allah. Sebab itulah la in syakartum la azidannakum. Jika manusia itu kufur di atas nikmat Allah, sayang benarlah Allah jadikan dia tidak faham hakikat hidup. Seolah-olah hidup ni membebankan kepada dia. Padahal apa sahaja yang ada, yang kita kata apa sahaja yang ada, yang mesti kita jadikan dia sebagai tanda-tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ingatlah Allah Ta'ala bersang kepada kita, inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur di atas nikmat Allah, kesang dia dunia ialah kamu tak nampak keburukan dia, tapi di hari kiamat kelak kamu azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dengan hakikat kemiskinan, kefakiran ini manusia tak boleh terima. Padahal masing-masing ada qada dan qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dak. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah masamu untuk menyembahku, nescaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan dan menutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, aku akan memenuhi kedua-dua tangan dengan kesibukan, namun aku tidak menutupi kefakiran. Pada hari ini hakikat yang berlaku. Sebab apa? Kau cari harta, kau banyak nikmat, seolah-olah manusia tak cukup. Cari-cari tak cukup, cari-cari tak cukup, sehingga meninggalkan sembahyang, meninggalkan kewajipan-kewajipan yang lain. Hasilnya tidak lain, tidak bukan kerana mereka itu mengkufuri nikmat Allah. Tuhan beri tapi sombong. Allah Ta'ala beri tapi mereka meletakkan hubungan dia dengan Allah SWT kau hari kau jauh. Dalam hadis ni menyebut, tak, firman Allah SWT yang kita bacakan tadi, ini menunjukkan bahawasanya Allah jadikan manusia walaupun nampak mewah tapi hidupnya miskin. Nampak mewah, hidup miskin. Bukan kau cari harta kau senang, kau cari harta kau senang. Sebab yang pertama sekali, mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak. Sebab tu kita kena cukup wala. Dia kata la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kamu dengan Allah, la azidannakum, nescaya akan ditambah kepada kamu. Tak. Apa sahaja nikmat yang Allah kurniakan. Sebab tu walaupun boleh duit sikit, harta sedikit, tak kaya macam orang, tapi alhamdulillah Tuhan bagi hidup senang. Tak, kalau kita perhati. Orang yang bekerja sebagai nelayan, tak, kita kata nelayan, walaupun dia nelayan, tapi hakikat hidupnya senang macam orang. Kadang-kadang kerja pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang, tapi hakikatnya tak senang juga. Sebab apa berlaku lagu tu? Inilah tanda-tanda mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala. Contoh mereka ini diazab oleh Allah di hari kiamat kelak sebab mereka meninggalkan semayang, mereka tidak ingat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dia dengan Allah Taala. Puca-puca ni lah yang menyebabkan Allah Taala paak. Orang Terengganu kata paak ni rezeki. Dak cari-cari tak cukup, cari-cari tak cukup. Seolah-olah hak ada ni tak cukup sama. Wak marilah apa yang ada di atas muka bumi ni, dak kepada dia ada benda yang ditakwil, dak daripada rezeki Allah Subhanahu taala. Itulah peringatan kita bersama supaya kita mendapat ibrah daripada kehidupan yang kita duduk pada hari ini dengan hakikat yang diberi oleh Allah Subhanahu taala, kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha sempurna. Di kesempatan ini saya mengucapkan
jutaan terima kasih kepada pihak AADK, Anti Dadah Kebangsaan, menganjurkan program seperti ini dengan kerjasama Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera bagi menarik masyarakat supaya memahami struktur, cara ataupun mengubah persepsi kehidupan mereka supaya tidak terjebak dengan orang-orang yang tergejala, contoh isak dadah dan sebagainya. Apakah nikmat ataupun cara yang dia boleh posisikan diri dia dengan kurniaan Allah Ta'ala ini, selain daripada mereka meletakkan diri mereka seolah-olah tidak ada jalan usaha lain, tak ada dah cara ataupun habis dah. Kita kata habis dah, puas dah, inilah keakhiran kehidupannya. Sebenarnya manusia ni silap. Teguran-teguran daripada Allah Ta'ala ni kadang-kadang manusia lupa. Tak, dia lupa. Sebab itulah peringatan demi peringatan ini penting. Baik mak ayah beri peringatan. Di sini kita mengambil inisiatif untuk mengajak masyarakat supaya jangan merasakan diri dia seolah-olah tak ada dah jalan untuk memperbaik pulihkan diri mereka jadi manusia yang sebaik-baiknya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dilarang kepada kita dengan larangan keras jatuhkan diri kita ke dalam kelembah kebinasaan. Baik apa sahaja kebinasaan, arak, judi yang merosakkan harta benda. Tak. Arak boleh merosakkan pemikiran. Kemudian dadah boleh merosakkan antibody tubuh badan kita. Sehingga sampai kepada hari ini ramainya masyarakat yang terlibat dengan dadah. Tak. Dibubuh menghayalkan kanak-kanak, menghayalkan orang yang sudah dewasa, seolah-olah kehidupan mereka habis sini je. Ada di kalangan mereka yang isap gang, tak hidu gang, tak lepas hidu gang, hidu najis-najis binatang. Dianggap bahawasanya benda yang dibuat ini adalah syurga kepada dia. Sebab itu hadis Nabi SAW menyebut, ad-dunya sijnul mu'min. Tak. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatuha kafirah. Syurga bagi orang kafir. Dia meletakkan dunia ni lah. Kita sebagai seorang Islam, tak, sijnul mu'min, penjara kepada kita. Buat ni tak boleh, buat ni tak boleh, kita kata. Padahal sebenarnya Islam tidaklah begitu memberatkan kita sehingga tahap menyusahkan hidup. Kita ambil sendiri jalanan supaya akal kita boleh jadi jeng. Tak. Dadah-dadah ni kaya sekejap je. Sehingga sampai tahap pada hari ni, tak, dalam pek makanan budak pun dijual dengan harga yang sangat murah. Tak. Mereka yang mengambil PP, mereka meletakkan ini hayalan dunia mereka. Padahal dia banyak lagi kerja-kerja lain. Kerja pula pada HBPT situ je, dengan benda-benda yang menghayalkan. Ramai yang terjebak pada hari ini. Mengambil inisiatif daripada inilah pihak kerajaan negeri Terengganu melancarkan program anti dadah kebangsaan ini supaya menerak dalam masyarakat. Bahagian ni dia buat program adanya anjuran sukang-sukang supaya masyarakat menggunakan masa ini dengan berfaedah. Maka daripada kita pula, alhamdulillah, penganjuran seperti ini adalah penganjuran yang hebat. Mungkin yang ada di kalangan orang-orang pada hari ini, remaja-remaja pada hari ini, yang kebiasaannya mereka berhadapan dengan gadget-gadget mereka. Duk tangan mereka telefon je siang dan malam, sehingga mereka tak sanggup berjudi di dalam handset mereka, sanggup tak bermain dengan permainan yang
bayar harta dan sebagainya. Ini semuanya perkara-perkara yang boleh merosakkan hidup mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala meletakkan, apa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina turja'un. Manusia mengira, adakah manusia ni menyangka habis dunia ni habis gitu saja? Habis dunia ni habis dengan keadaan gini je? Tak. Mereka akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tugasan kepada kita sebagai pendakwah, mengajak masyarakat bukan sahaja mendengar, tetapi mengubah kehidupan mereka ke arah yang terlebih baik. Seolah kefakiran yang dihadapi, kejayaan yang mereka tidak dapat kecapi, akhirnya seolah-olah dirasa dia hanya sekolah, dia belajar, bila kelulusan mereka ni putus, seolah-olah kejayaan tak dapat, maka mereka pun ambil benda yang boleh beri kesenangan kepada dia. Sebenarnya jalan yang dipilih adalah jalan yang salah. Ramai yang berlaku demikian. Kalau orang bukan Islam, dia ambil jalan mudah. Bila tak berjaya, yang dibunuh diri. Kita orang Islam jangan lagu tu. Tak. Kadang-kadang ambil jalan gini, jalan mudah dipanggil. Ambil jalan mitok piting dengan mak ayah. Tak. Tu. Serabut perut dengan suasana kehidupan. Tak. Dengan tidak berjayanya di peringkat pembelajaran mereka, akhirnya dia yang dirungu adalah mak ayah. Hasil daripada inilah kita melihat dan kita mendengar beberapa akhbar yang sebelum daripada ini, yang ada yang kena kerak tangan, yang ada kena bunuh, kena kerak tangan, cabut habis gelang-gelang, habis licing, darah hanya lubang tekak, kena terik kata. Hasil daripada perkara-perkara yang tidak faedah. Nampak benda tu menghayal sekejap, sedap, tetapi mereka yang mengambil perkara demikian sebenarnya sengsara dia lama. Kalau kita tanya kawan-kawan kita yang pernah terlibat, sebelum dia berubah, jadi baik dan sebagainya, dia kata nak jadi berubah ni payah, tetapi bila mana dia ditagak, dimasukkan ke dalam lokak, dia kena katok dan sebagainya, tapi bila keluar ketagih, sahabat-sahabat mari pula. Inilah cara mana kita nak buang pemikiran-pemikiran mereka, lagu mana ataupun kita nak bagi tempat kepada dia, medium utama supaya dia boleh berubah. Kadang-kadang dia kata tak boleh berubah, dia kata balik kampung gitu juga. Sebenarnya ada cara berubah. Tak? Ada cara berubah. Saya bagi petua di sini. Yang pertama sekali, air nyo. Air nyo ni Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ni, dalam buah ada air. Ambil airnya 7 butir, selawat 100 kali selawat. Selawat berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 7 butir buahnya syarat dia. Tak. Allah Ta'ala hilangkan penyakit, rasa ataupun dipanggil kesang-kesang daripada orang lama-lama yang dia ngisak dada ataupun benda-benda yang menghayalkan tubuh badan dia ni, Allah Ta'ala bagi hilang. Ni mujaraknya Allah Ta'ala hikmahkan kepada kita dengan air yang nama airnya. Kalau orang patah tulang, kan minum airnya, rasa semula sama gak dengan air tebu. Tapi kita ambil airnya, bukan jual airnya dia, bukan nak promote airnya, tapi airnya saat ni ataupun dipanggil air kelapa ni, manfaat dia supaya menghilangkan kesang-kesang yang selama ini hak kita duk haya dan sebagainya, dengan dada, dengan perkara yang memabukkan, nescaya boleh hilang. Yang penting kita jangan lupa 100 kali selawat. Nak minum tu baca dulu. Nak menghilangkan segala penyakit. Hak orang isap rokok boleh hilang. Bukan hati orang main minum dahaya gini, isap rokok. Hak bertahun-tahun lama tak boleh nak lepas. Tapi sebab itulah di sini gantung kepada diri masing-masing. Nak ataupun tidak berubah. Kalau nak berubah, ni cara dia. Kalau tak mau berubah, tak, maka beradalah di dalam keadaan kehidupan mereka yang tidak selamat. Dunia baik, akhirat dia diazab oleh Allah sebab merosakkan tubuh badan dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah manfaat. Tegurlah sahabat-sahabat. Didiklah diri. Tinggalkanlah perkara-perkara yang menghayalkan ini.
Kerana perkara demikian tidak bermanfaat kepada kita, baik diri kita, keluarga, dan hak lebih berat lagi, dia merosakkan masyarakat seluruhnya. Itu saja peringatan daripada saya untuk kita sama-sama mengambil ibrah pengajaran daripada tazkirah yang ringkas ini untuk kita amal dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sekadar itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Jom menonton hadis kursi pengubat jiwa. Watimang landok sama landok turun ke bantalan dek nandung membeli berat kalau ngendak sesama ngendak. Watimang landok gajah berantalan dek nandung lagi kan